Setiap dosa pasti akan mendapat balasan walaupun sudah taubat nasuha. Dosa yang sudah ditaubat tidak akan, kalau sudah diampun, taubat nasuha tidak akan diseksa. Tetapi dipamerkan. Ulama kata, Tuhan akan tunjuk semua perbuatan kita baik atau jahat. Manakala hak Tuhan maaf lah. Barulah nampak kemurahan Tuhan. Sekalipun hak kita taubat, ya, Tuhan tunjuk juga. Sebab apabila Tuhan pakai wak senyap lagu tu, tak nampak kemurahan Tuhan pada hari kiamat. Maka Tuhan tunjuk dulu, oh dosa kakak ni besarnya. Tuhan berkata, tak apa, saya maaf ke kamu. Nampak kemurahan Tuhan. Maka ada pendapat kata apabila seorang itu taubat, maka tak ditunjuk dah dosa dia. Ada pendapat kata lagi, pakai senyap, tak naik dosa dia. Naik kebajikan saja. Apa? Dosa dia sudah taubat, sudah Tuhan maaf dah, tak tunjuk-tunjuk. Hak muktamaknya tak silap hamba, Tuhan tunjuk juga, cuma Tuhan akan maafkan. Apabila taubat nasuha, tidak ada balasan lah. Tak ada lah kata kena hukumnya, tak ada lah. Cuma tunjuk, tetap tunjuk. Nak menunjukkan kemurahan Tuhan ketika memaafkan dia. Ustaz hamba pernah zikir la ilaha illallah sebanyak 1000 kali berturut-turut. Selepas 2 minggu hamba dapati, lepas hamba amal zikir tu hamba jadi sakit kepala. Jadi pening kepala, denyuk kepala. Apa yang gitu Ustaz? Adakah sebab tubuh hamba masih lemah? Terima kasih. Dia mau nyuk lagu mana 1000? Hamba tak tahu tu nyuk lagu mana. La ilah nyopota kepala, kau lagu mana siapa pening kepala-kepala. Kau macam orang masuk jamming aku duduk main la ilaha. Oh, pala tekok songgoh, sakit tekok lagu tu. Orang mengatik lagu mana, tak tahu demo zikir, tak tahu hamba nak royak lagu mana, muka tak ada depan hamba tu. Kalau depan kita boleh royak, demo motor lagu mana, lipat belakang lagu mana, tak tahu. Tak tahu lagu mana, apa jadi pening kepala ni. Biasa terlalu banyak gerakkan dan terlalu kuat. Adakah wanita yang haid yang menghafal Al-Quran boleh menambah hafalan baru dan mengulang hafalan? Boleh. Tetapi jangan berlafaz. Ngulang. Boleh. Jangan bunyi bismillah. Jangan. Ngulang gini. Tengok Quran. Boleh. Tapi jangan situ. Boleh. Ngulang boleh. Tak ada masalah. Tapi jangan bunyi tak boleh. Jangan berlafaz ke ayat Al-Quran ketika haid. Jadi kalau boleh nak tambah hafalan, ngapa? Boleh. Tak ada masalah apa. Hak tak boleh melafaz ke ayat Al-Quran. Bismillah. Tak boleh. Adakah tidak sah solat saya ketika saya sujud di rakaat kedua? Saya tidak tahu maknanya kerana ada di kerongkong saya seperti ingin keluar sesuatu. Habis saya baca tasbih sekali, terus saya naik kerana takut saya termutuh. Mohon pencerahan. Dah tasbih sekali tu jolo dah tu subhanallah tu. Qada atau maknina, qada melafaz ke subhanallah sekali. Cukup dah tu. Ni subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Banyak dah tu. Tahu maknina dah, bukan tak tahu maknina tu. Tahu maknina dah. Bukan kata 3 kali baru tahu maknina, sekali sudah cukup. Mana satu yang betul keadaan jari masa tahiyat akhir dan awal. Saya ada tengok orang jari macam pegang pistol pada tahiyat. La haula wala quwata. Pegang pistol lagu ni. Ni nak marah gerai kau tak imeng mana. At-tahiyatul mubarakat illallah gitu. Wah, ya gitu. Apa lagu ni hok tak belajar ni masalah jangan tengok perbuatan orang. Ya gini ni. Hok muktamad lagu ni. Ya ada 4 riwayat. Riwayat paling afqah, riwayat paling sahih, paling sikoh ni begini. Afqah sekali. Tangan ni ujung 2 ni. Letak gini. Daripada mula baca tahiyat lagi. Siapa ka illallah akak gini. Lepas tu tok kok bira ni. Illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tok gini. Jangan akak tinggi sangat, jangan akak apa gini. Jangan akak gini. Akak biar tunduk ke bawah sikit. Tunduk ke bawah sikit. Straight betul ni.
ke bawah sikit. Akak gini aja. Ni nulis kok. Kulis kok tu email dan mutaliga. Mazhab kita makruh main jari lagu ni kerana anggota kecil. Tapi kalau niat bermain, batal. Mazhab Maliki sunat gerak kayak gini. Ni. Ni tahu mana ni? Ni. Joget dalam disco yang buat lagu KJL lagu ni. Tak boleh buat KJL. Yang mau tiru Mekah, la haula wala. Dia mau tiru Abu Jahal tu. Kalau tiru Nabi tak ada tiru Abu Jahal lagu tu. Jadi salah pergi pistol dia. Salah. Cara kedudukan salah. Gini. Tu email bagi lagu tu. Tu email jahil. Gini tu email ayat kata email. Biar dia tu email kau dia tu wali kau bukan dia cara mengaji lagu ni. Salah keadaan dia lagu tu. Pistol la haula wala. Pembunuh upah kali kau itu. Kalau mandi wajib terlupa niat mandi wajib. Lepas tu solat pula. Apa hukum dia? Tak jadi mandi tu wajib. Dah tak niat. Tak niat tak jadi mandi tu. Lepas tu hamba mandi siap dah. Mandi saja-saja dah lah. Mandi wajib tak jadi. Pas semaya dah pula. Dah tak ingat. Terus semaya. Nak kata guana. Dah tak dosa lah. Mungkin tak tahu tak ingat nak niat. Boleh tak ingat niat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak cakna sungguh. Supaya semaya yang tak niat. Ada orang. Akak tak bisa buat asal kau. Tak niat ambo. Astaghfirullahaladzim. Pas mandi kalau tak niat tak boleh pahala lah. Dan tak sah. Solat batal. Tentu dah batal kalau tak mandi yunuk ni. Mandi dah 100 kali dengan air sabun, dengan air klorok pun. Kalau tak niat tak jadi mandi wajib. Kerana mandi wajib tu ibadat. Mandi sunat Jumaat pun ibadat. Mandi sunat ni, mandi wajib ni ibadat. Beza dengan mandi harus. Mandi biasa ni tak niat pun tak apa. Tak sah lah semaya tu. Dan kena mandi semula baru nak semaya pula. Nak pergi semaya pula. Mandi tak pergi ulang pula semaya. Sudah. Kena mandi dulu. Saya nak bertanya. Berkata Al-Imam Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih, paling rendahnya tingkatan cinta kepada Nabi Muhammad menangis ketika mengingati beliau. Soalan saya, apakah tingkatan tertinggi? Nak tinggi pula. Hak paling rendah, teringat ke Nabi, menangis. Tingkatan tertinggi mencintai Nabi Muhammad. Tak tahu hamba. Hak paling tinggi lagu mana? Tak reti hamba. Sebab tinggi ni tak ada kesudahan. Rendah ni mungkin apa? Tinggi itu tidak ada kesudahan dan martabat. Kerana manusia itu semakin meninggi, semakin meninggi. Saya ni tak ada limit dipanggil. Ada kata saya gini benar saya. Bagi hamba tak saya lah mana. Hamba tinggi lagi gini. Ni pula mari. Sana. Supaya orang kata malah lah. Malah ni kan. Malah. Katanya seorang raja tu dia puas duk saja. Seorang raja dia puas duk saja. Dia buatlah program hari kelahiran dia, nak buat program, nak cari orang paling malah dalam negeri dia. Maka sebulan duk cari orang malah dalam negeri dia. Jumpalah 3 orang. Sambedo mana tak tahu, marilah 3 orang. Dia pun panggil di istana ni. Ni raja. Awak masuk pertandingan orang paling malah atas muka dunia? Ya. Berapa orang? 3 orang. Malah dia. Okey, peserta pertama. Berapa awak malah? Berapa awak mengaku awak malah? Saya malah kohong. Tawak kerja. Tidur ya dulu hamba. Tawak kerja malah kohong. Makan kapo dia apa semua hamba makan ni orang dia kata. Makan orang tu orang saya. Saya tak cara kapo dia. Malah kohong bahasa budak ni. Boleh masuk tandingan lagi ni. Kedua. Bahasa ke mana masuk tandingan ni? Saya malah tu aku. Malah ke mana? Saya makan orang suap. Makan orang suap. Pakai kata malah tak malah kata bukan kata tawak kerja. Makan orang suap. Malah namu. Tawak kerja ke dia? Kasut orang tu pakai. Malah kohong apa? Malah bahasa budak ni. Ketiga. Berapa dia mau malah? Mana bukti? Tahu malah royak.
Paling malah royak pun malah. Royak cerita pun malah. Oh ni memang nombor satu dia. Sebab apa? Royak pun malah. Kata tu ekor tahu, malah royak. Malah royak pun malah dah. Allah tak tahu kata tu ekor kata berat sungguh. Nombor satu dia. Royak pun malah. Bukan kata awak kerja, malah kecek pun malah. Malah kecek. Malah. Ni je dah. Dia tak tahu tingkatan dia ni. Bahasa jenis malah, bahasa jenis perasaan tu. Sebab tu Nabi dalam makrifat Tuhan tu siasa naik. Kita tak tahu lagu mana cara naik dia. Kerana pengenalan seseorang dengan sesuatu itu lebih lagi kita mengenali satu benda yang tidak ada sekatan. Memahami kehebatan Tuhan. Apabila masuk kehebatan Tuhan ada tingkatan, ada sekatan, semakin faham, semakin naik semacam. Maka mencintai Nabi lagu tu juga naik. Tak tahu tingkatan lagu mana. Lagu tu. Tak tahulah tingkatan paling tinggi hamba pun tak tahu. Kalau universiti tu adalah. Habis siapa kat profesor, siapa emeritus kau gapo dia tak tahulah. Jadi rektor, jadi gapo tak ada lah. Duduk atas bumbung universiti tu bisa sekali lah. Rektor habis ring lah tu. Kau ada lepas ada rektor, kau gapo dia? Chancellor. Bukan nampak. Bagaimana cara untuk hilangkan bisikan jahat yang menghasut fikiran kita? Bisikan jahat ini muncul jika hati kita kosong. Pertama, kalau ada ruang kosong dalam hati kita, maka bisikan itu akan mari. Jangan biarkan ruang dalam hati kita kosong. Isi dengan zikir, isi dengan apa, nescaya hati kita sudah penuh, maka tidak akan terlintas. Kalau terlintas pun sikit-sikit lagu tu, ia tak boleh nak masuk. Benda itu, kaedah dia, katanya Imam Syafi'i, kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, kejahatan akan menyibukkan kita. Sebab apa orang buat jahat lah ni? Sebab dia masa kosong banyak duk saja. Apa dia mau mencuri, apa dia mau buat kena kau ni? Sebab dia mau duk saja. Cuma hari kerja. Tangi duk basuh baju. Tak ada nak buat kata. Apa dia mau tak curi? Oh, hamba duk kerja, duk basuh baju lah ni buat kerja. Jadi kalau kita disibukkan dengan satu pekerjaan baik, maka pekerjaan jahat tak boleh nak masuk. Kalau masa kosong kau buat kerja jahat sebenarnya. Sebab tu Imam Syafi'i kata, kalau kamu tidak disibukkan dengan kebaikan, kejahatan akan menyibukkan kamu. Maka isi masa dengan kebaikan. Ustaz, adakah muntah kucing tu najis? Ya, najis lah. Benda yang keluar daripada perut kucing tu najis lah. Perut binatang ikutlah apa-apa dia, seperti dua orang dok bahas dulu masalah sutera apa dia ni. Sarang laba. Tu najis belaka sebab keluar daripada punggung dia, punggung laba tu. Dari perut. Semua benda yang keluar daripada perut, sama ada dia naik ke atas jadi muntah najis ataupun itu untuk bawah, semua tu najis belaka. Ustaz, kalau kita nak bagi video secara besar lah, secara besar lalu, boleh kodok? Kalau kita nak bagi video secara besar lalu, sudah ayat dia berapa dia ni? Contohnya kita wakil selalu seguni berah, gitu je. Dok buat secopok-secopok, seguni ya, hamba ingat banyak, seguni ya. Orang lain beratus guni, dia ingat banyak kata suspend soalan ni. Dok buat secopok-secopok lah dia kata. Boleh kodok. Dan kepada siapa paling sesuai untuk kita bayar video? Video ni kepada orang miskin. Seguni ni mesej ya wewe. Orang dok bayar ratus guni, ribu guni pun ada. Bayar sekaligus. Dia berkali tak biasa go tengok guni berah kali. Bagi dia seguni berah ni habis ring dah tu. Boleh bayar sekaligus, cari orang miskin, tolak seguni berah, wik dia. Tak apa, tak ada masalah apa. Wik orang miskin saja tu saja, pakai dan miskin bayar video. Manakala hak lain tidak dibenarkan. Masalah bayar video hanya kepada fakir miskin. Beza dengan bayar zakat. Zakat adalah apa asnah tu dah. Hak ni bayar video hanya orang miskin saja. Ustaz nak tanya, kalau kita buat maksiat, lepas tu Tuhan turun ke bala. Semua orang terkesan dengan bala tu. Walaupun dia tak buat maksiat. Adakah kita nak buat maksiat ni kena minta maaf dengan orang sekeliling kita? Minta maaf dengan Tuhan lah. Apa kena minta maaf dengan makhluknya? Bukan kita waktu bala tu. Kita hanya buat maksiat saja. Kita masalah lah dengan siapa dia? Kita masalah dengan Tuhan. Masalah dengan Tuhan lah. Kadang-kadang Tuhan beri satu benda bukan kerana maksiat. Saja nak menambah keiman seseorang. Bapa Nabi-Nabi diuji. Kalulah maksiat itu sebab kepada segala ujian dan bala, bapa Nabi diuji. Bapa Nabi dibuat khianat dia orang. Dia tak ada maksiat, dia tak ada apa dia, bapa dia diuji juga. Adakah semata-mata maksiat mengundang ujian Tuhan, mengundang bala, mengundang
Tapi nabi-nabi kena buat gini, kena buat kena kat orang. Dia tak ada dosa pun. Ada juga. Kadang-kadang nak naik martabat seseorang. Kadang-kadang tempat ni comel dah, tapi turun pahala lagi, nak suruh tambah lagi pahala ke dia. Ustaz, boleh ke guru lelaki mengajar murid perempuan yang bukan mahram? Boleh, tapi kena jaga adab dia lah. Jangan duduk berdua-dua Ni mengajar, duduk dalam dua orang pakai pasal ekong dah pula. Lepas tu mengajar atas sofa dah pula. Pelik lepas tu mengajar bergapo dia lagu ni. Cikgu besar naik kuda lagu ni, bagi je lagu ni nama. Tak boleh mengajar lagu tu. Sesuai lah. Biar jangan timbul fitnah. Lepas tu kalau boleh lelaki sama lelaki, murid perempuan sama guru ustazah perempuan. Lainlah kalau tak ada keahlian. Maka terpaksa kena mengajar dengan murid untuk guru lelaki. Nak kata lagu mana? Tapi boleh je dengan ada syarat-syarat dia lah. Hak sesuai, hak tak menimbulkan fitnah. Ni duk pada tengok. Anak murid tu mari bedok lecu dah. Mengajar tajwid pula. Ngucung mulut. Gitu. Allah lah tak ada apa, lah tak ada apa Tok guru telia dia minum air juga cekelak minum air Duk mengajar lagu tu. Jadi mengarut banyak pada hak betul. Ustaz nak tanya, kalau saya selalu dengar kuliah ustaz online, tak pernah bersua muka, andai di akhirat saya susah, adakah ustaz boleh tolong? Takut saya minta tolong awak nampak. Gaduh nak minta tolong orang, nampak dah selika. Nampak? Kita usaha dululah. Sama-sama berusaha lah kita. Hamba pun tak boleh nak jamin juga. Hamba sendiri pun dah tak boleh jamin. Sebab tu kita nak bergantung banyak selawat, nak bergantung dengan Nabi Muhammad belaka. Sebab apa? Sudah amalan kita takut tak ikhlas, tak tahu. Tak semestinya pakai serba tu paling ikhlas. Sebab tak semestinya kalau anak murid tu tak ikhlas, anak guru tu ikhlas, tak juga. Kadang-kadang anak murid lebih ikhlas daripada tok guru. Jadi sama-sama bagi tolonglah pok kitanya. Tu syafaat dipanggil. Ustaz boleh terangkan sedikit kelebihan sifat janggut. Janggut panjang atau pendek lebih afdal. Sifat janggut lah afdalnya daripada tak sifat janggut. Lelaki ni kena ada janggut. Lebih maskulin orang panggil. Maskulin nampak ke lelaki dia. Lainlah kalau orang tak ada janggut nak kata lagu mana seloklah dia. Gusuk kali tepek sabuknya tak guna sabuh lah lagu tu. Maka lagu mana? Kalau ada janggut taruhlah janggut afdal. Sekalipun sedikit ambil pahala fadilat. Seorang sahabat dia janggut dia tak betul lah, tumbuh gitu 2-3 orang gitu. Maka dia lalu sebelah Rasulullah. Maka dia wisalah kepada Rasulullah. Rasulullah jawab Waalaikumsalam. Rasulullah suka ke dia. Maka dia nampak apa Rasulullah suka kat aku. Dia pun kelik rumah dia tengok di cermin kali nampak kali janggut hamba lucu kali. Nampak macam pelik, nampak macam tahu lagu mana, macam roya karel lagu tu. Dia pun cabut cukup. Dia pun tak biasa. Pergi jumpa dengan Rasulullah pula. Dia wisalah. Rasulullah senyap tak jawab salah. Bapa Rasulullah tak jawab salah. Jarang Rasulullah tentu tak jawab. Maka dia pun kita tanya, ya Rasulullah, bapa mu tak jawab salah? Katanya Rasulullah, bapa mu cukup janggutmu. Tadi hamba ya Rasulullah, pagi tadi hamba jumpa ngamu ya Rasulullah, hamba wisalah mu suka. Hamba ingat mu suka ke janggut hamba lah, kali lucu. Biar kemah tering molek hamba pun cukup. Katanya Rasulullah, hamba suka tadi sebab hamba tengok bidadari duduk bergantung di janggutmu. Maka aku suka kata, duduk bergantung di janggut orang. Aku bukan suka kepada janggutmu. Maka Rasulullah tegur. Maka ada kata janggut itu kelebihan dia. Banyaklah kelebihan dari sudut sains, dari sudut gapo dia. Biar taruh janggut sikit tak apa dah. Dia panggil janggut cari makan. Tak apa dah, jadilah. Nak buat berat-berat takut dia mau tukar jadi tu email pula. Kita hok bahasa Siratal Nabi ni baca Quran ngarut kau sikok dia. Jangan taruh janggut parut-parut dia mau kata ustaz jadi tiba-tiba jadi ustaz gitu. Apa hukum kalau orang tak percaya dengan kejadian Allah? Contoh macam banjir ni semua dari ketentuan Allah. Minta penjelasan tu ustaz. Pasalah lagu mana pula kawan ini? Ustaz, apa hukum kalau orang tak percaya dengan kejadian Allah? Apa kena percaya kejadian Allah pula? Contoh macam banjir ni semua dari ketentuan Tuhan. Minta penjelasan. Salah siapa dia pula ni? Betul lah dia kata kalau semua yang berlaku atas muka dunia, banjir ko, kemarau ko, zaman subuh ko, zaman gapo ko, semua daripada ketentuan Tuhan. Salah ke apa dia?
Tak, semua itu adalah bencana alam. Pula bencana alam. Lepas tu bencana alam, bencana alam standard dia dah musim bulan 12 ni. Maka banjir tu standard dah, bukan kata Tuhan nak marah gapo. Jadi masing-masing tu gini. Ya kan hak ni ada taksub dia, pentaksub dia, hak ni pun ada pentaksub dia. Nah, ada orang ni kata banjir lah ni jolalah balam semaya subuh sebelum waktu subuh. Ada juga semaya subuh sebelum waktu subuh. Buat apa pula? Sebab kira salah. Sudah. Kita selama kini semaya subuh 20 minit lebih awal. Sudah kata. Ya subuh sebenar begini. Sudah. Hak tu Tuhan turun bala tu. Padailah apa-apa mu ni. Nah, duk ikut kafir. Sudah kafir dah pula. Jadi nampak pelik sangat dah pula. Kalau nampak lagu tu. Nah, kalau nampak bencana alam sangat, tak nampak Tuhan, masalah juga. Jadi dua-dua tu kena kawal sikit perasaan musim-musim ni. Nah, semua tu kejadian banjir kau apa dia ketentuan Tuhan dah. Nah, mungkin kita kata gitu. Mungkin kerana silap kita. Jangan kata jolong ni silap ni kata apa. Jangan kata jadi berat sangat kata. Dah ikut Tuhan nak ada silap tak ada silap kau apa dia. Kalau kita kata bencana alam saja tanpa Tuhan, jadi kafir dah pula. Tanpa Tuhan tak ada. Siapa dia buat turun bencana alam ni? Sebab dia biasa dah. Boleh 12 dia memang standard dia lagu tu. Maka alam ni bergerak. Ni ulama kata jadi kafir kerana percaya kepada bintang dan cuaca. Cuaca lagu ni memang mesti 12 tu. Jadi kafir lagu tu lupa Tuhan pada kejadian alam. Tak boleh juga kena ingat juga Tuhan yang menciptakan semuanya. Jadi kena kawal masing-masing lah. Dua-dua tu kena jaga juga. Minta ijazah doa nurun nubuwah dan kebaikan dia. Hamba tak ada ijazah doa nurun nubuwah. Doa nurun nubuwah ni siapa dia tak ada ijazah kau apa dia amalan ni panas sedikit. Hamba sebut awal lagi. Tapi hamba tak ada ijazah. Jangan pandai-pandai baca. Ramai orang jadi ismul lazi la yumsuri. Panggil jalan tengah jalan apa sebab baca doa nurun nubuwah. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhlas zahir batin wa ila hadratin nabi.